أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala masih lagi kita sama-sama diberikan kesempatan pada petang ni untuk kita meneruskan lagi pengajian kitab Tarikh Mushaf ataupun Sejarah Mushaf yang akan kita sambung lagi pada tajuk iaitu pengumpulan Al-Quran di zaman Sayyidina Uthman Ibn Affan radhiyallahu anhu. Jadi selepas daripada kita tersebut sebelum ni ataupun semalam berkenaan dengan qanun Sayyidina Uthman Ibn Affan, iaitu antaranya bila mana berselisih di antara Zaid bin Thabit dan Quraisy, tiga orang daripada ahli Quraisy itu, maka Sayyidina Uthman Ibn Affan memerintahkan ataupun menyuruh mereka untuk menulis dengan lughah Quraisy, kerana dengan lughah Quraisy lah Quran itu diturunkan. Antara contoh yang dibagi adalah pada waktu itu Sayyidina Zaid ini nak tulis kalimah at-tabut, menjadi khilaf dalam pada kalimah at-tabut, maka Zaid kata kena tulis dengan huruf ha, dan Quraisy kata tulis dengan ta maftuhah. Maka bila mana arahan daripada khalifah pada waktu itu, maka Quran itu ataupun Mushaf Uthman itu ditulis menggunakan huruf ta maftuhah, at-tabut. Baik. Jadi itu antara qanun lah yang telah digariskan oleh Sayyidina Uthman ketika mana nak menulis Mushaf Uthman. Baik, tengok pada muka surat yang ke-47. Qala al-musannif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa li'ulumi shaykhina fid dunya wal akhirah, amin. Kam marrah jam'ul Qur'anil Karim, jam'il Qur'anil Karim, berapa kali dihimpunkan ataupun dikumpulkan Al-Quranul Karim. Baik, jadi seperti mana yang telah kita sebut bahawa Quran itu diturunkan, dihimpunkan sebanyak 3 kali, dikumpulkan sebanyak 3 kali, iaitu yang pertama pada zaman Nabi SAW, yang kedua di zaman Sayyidina Abu Bakar, dan yang ketiga di zaman Sayyidina Uthman. Baik. مما تقدم تعرف أن القرآن الكريم جمع بمعنى كتب 3 مرات. Seperti mana yang lepas yang telah kita sebut, yang telah dijelaskan pada tajuk yang lepas, kamu mengetahui bahawasanya Al-Quran itu dihimpunkan, dengan maksudnya ditulislah, dihimpunkan dengan maksud ditulis sebanyak 3 kali. Al-ula fil ahdi nabawi syarif, wathaniyati ataupun wathaniyatu fi ahdi siddiq, wathaniyatu fi ahdi siddiq, wathalithatu fi ahdi Uthman. Kali pertama pada zaman Nabi, kali kedua pada zaman Sayyidina As-Siddiq iaitu Sayyidina Abu Bakar, dan kali yang ketiga pada zaman Sayyidina Uthman. Wa tastati'u an tufarriqa baina jam'ihi fi uhudihi thalathati, dan kamu mampu untuk membezakan di antara pengumpulan pada zaman tersebutlah,
pada 3 zaman tersebut seperti mana yang telah saya sebut tadi. Jadi pengarang kata kamu mampu nak membezakan sebab dia telah sebut sebelum ni. Untuk ni dia ulang baliklah. Fal jam'u fil 'ahd an-nabawi 'ibaratun 'an kitabati al-ayati wa tartibiha wa wad'iha fi makaniha al-khas min suwariha. Pengumpulan pada zaman Nabi ialah satu perkara ataupun pengumpulan yang kita boleh anggap kitabatil ayat, penulisan ayat, dan juga tartibiha, tertib ataupun susunan, penyusunan ayat, wa wad'iha fi makaniha al-khas, dan peletakan ayat-ayat tersebut pada tempat yang tertentu, pada tempat yang khas, min suwariha, pada surah-surah dia lah. Jadi pada zaman Nabi SAW, Nabi telah tentukan ayat ni berada dalam surah ni, ayat ni berada dalam surah tu, kerana penurunan Al-Quran itu, wahyu itu dia diturunkan tidak mengikut tertib seperti mana dalam mushaf. Tertib tanzilul ayah ataupun tertib penurunan wahyu tidak seperti mana tertib yang ada dalam mushaf kita sekarang. Maka kerana penurunan Al-Quran itu, ayat yang turun itu berselera, kadang-kadang turun daripada ayat ni, surah ni belum selesai lagi tapi turun ayat lain pula daripada surah lain pula. Jadi sebab itulah Nabi mengarahkan para sahabat ataupun memberitahulah bahawa ayat ni berada dalam surah-surah tertentu. Walakinna ma'a ba'tharatil kitabati wa tafarruqiha baina 'usubin wa 'idhamin wa ghairiha kama sabaq. Akan tapi kumpulan ataupun penulisan Quran di zaman Nabi, kita kata apa, ba'tharah ni berpecah ataupun berselera lah, berpecahnya penulisan itu, wa tafarruq, dan juga berpisah, berpisah, berselera di antara usubin, kulit-kulit kayu, kulit-kulit pokok, wa 'idhamin, dan juga tulang-tulang, dan yang selain daripada itu, seperti mana telah disebut pada tajuk yang lepas. Wa kana al-maqsudu min hadzal jam'i bi ma'na al-kitabati ziyadat at-tahri fi dhabt alfadhihi wa hifdh kalimatihi. Baik, maka maksud ataupun tujuan pengumpulan Quran di zaman Nabi SAW ialah nak menambahkan ziyadat at-tahri, nak menambahkan, kita kata apa, penelitian ataupun penyelidikan lah, ataupun nak tambah lagi, kita kata supaya, sebab pada waktu itu sahabat ni dihafal Quran, dan untuk menambahkan keyakinan, nak menambahkan pada penjagaan ayat tersebut, maka ditulis, Nabi suruh tulis. Itu maksud ziyadat at-tahri fi dhabti alfadhi wa hifdh kalimati, dan nak menjaga kalimah-kalimah Quran, fauqa ma fi dhalika min taqdisil Qur'ani wat tanbihi ala rif'ati sya'nihi. Jadi penulisan pengumpulan Quran ini juga ialah bertujuan untuk kita kata taqdis, menyucikan, nak menyucikan Quran, dan nak meninggikan, wat tanbih ala rif'ati sya'nihi, nak meninggikan kedudukan ayat Quran tu, keadaan Quran tu. Jadi dengan menulis tu kita dapat lebih menjaga, lebih mengambil berat, tanbih ala rif'ati sya'ni, mengambil berat untuk meninggikan keadaan Quran tu. Kama huwa sya'nu fi, dalam kitab ni tulis tatyid, yang sebenarnya bukan tatyid. Kalau siapa-siapa yang ada kitab boleh dhabit, tukar taqyid dengan qaf, bukan ta. Kesilapan pada pencetakan. Fi taqyidil asya'in nafisati, seperti mana keadaan huwa asya'nu fi taqyidil asya'in nafisah. Taqyid dengan mana hifz, dengan mana jagalah, seperti mana nak menjaga sesuatu perkara, sesuatu benda an-nafisah, yang sangat bernilai. Jadi suatu benda yang sangat bernilai sudah pasti kita akan jaga. Contoh kita ada emas, emas, stok emas ataupun gelang emas banyak. Jadi di rumah tu sudah pasti kita akan, kita kata apa, letak di tempat yang selamat, ataupun
kemungkinan kita akan buat ataupun beli satu tabung, beli satu peti besi untuk jaga emas tersebut, kerana emas ni satu benda yang sangat bernilai. Nak meninggikan ataupun nak menjaga ketinggian ataupun bernilainya suatu perkara itu, maka satu emas tu maka kita letak di tempat yang sempurna, tempat yang selamat daripada dicuri. Maka sama juga Al-Quran, nak menjaga hifzi al-asya'in nafisah dan taqyidil asya'in nafisah, nak menjaga ketinggian Al-Quran itu, suatu benda yang bernilainya sesuatu benda itu, maka ditulis. Wa in kana al-mu'awwalu alayhi fi dhalika al-waqti mujarradul hifzi mujarrad al-hifzi fi sudur. Pada waktu itu, sedangkan pada waktu itu satu-satunya kita kata apa cara yang nak jaga Quran ni, yang dipercayai untuk jaga Quran pada waktu itu, hanyalah semata-mata dengan hafalan di dalam dada. Jadi selain daripada ditulis pada kertas-kertas ataupun ditulis pada kulit pokok dan sebagainya, maka satu-satunya cara yang dipercayai untuk menjaga ketulinan Al-Quran ialah dengan menghafal. Dengan menghafal. Jadi Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk menulis wahyu dengan tujuan untuk meninggikan ataupun nak menjaga bernilainya sesuatu perkara tu, iaitu Al-Quran. Baik, selesai pada zaman Nabi. Yang kedua, wal jam'u fi ahdi Siddiq ibaratun an naqli al-Qur'ani jami'ihi wa kitabatihi fi makanin wahidin bitawatur. Pengumpulan Al-Quran pada zaman Sayyidina Abu Bakar pula, dia kata ialah nak memindahkan Quran. Maksud naql di sini, pindah bukanlah maksud pindah dari satu tempat ke satu tempat, akan tapi maknanya pindah di sini satu generasi mengambil daripada generasi yang lain kita. Jadi para sahabat ni dia ambil daripada Nabi, para tabi'in ambil daripada para sahabat. Jadi tu maksud al-jam'u, pengumpulan Al-Quran pada zaman Abu Bakar Siddiq ni, nak naqlil Quran jami'ihi wa kitabatihi fi makan wahidin bitawatur. Nak kita kata apa, daripada hafalan pada waktu itu, daripada hafalan dan daripada penulisan di tempat-tempat yang berselera itu, maka nak pindah kepada jami'ihi wa kitabatihi fi makanin wahidin bitawatur. Nak memindahkan, nak meletakkan Quran itu dalam satu tempat, dalam satu tempat bitawatur, dengan mutawatir lah. Kerana pada waktu itu ayat-ayat yang berselerak di pokok-pokok, di kulit-kulit pokok semua tu, ataupun di dalam mushaf-mushaf sahabat semua tu, ada sebahagiannya yang tidak mutawatir. Maka hanya ayat yang mutawatir dan yang kekal pada urudatil akhirah saja yang ditulis pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Dihimpunkan, dimasukkan dalam suhuf. وكان الغرض منه الاحتياط والمبالغة في حفظ هذا الكتاب خوفا عليه أو على شيء منه من الضياع بموت حملته وحفاظه. Dan adalah gharad, tujuan daripada jam'ul Quran itulah fi ahdi Siddiq tu, ialah ihtiyata wal mubalaghah, nak berjaga-jaga, dan juga wal mubalaghah fi hifzi, dan berlebih-lebih pada penjagaan, nak berjaga-jaga dan nak betul-betul kita kata mubalaghah, betul-betul nak jaga kitab ni, jaga Quran ni, khaufan alaihi, kerana takut ke atasnya, dengan makna min ad-dhiya', takut daripada hilangnya Quran, bimauti hamlatihi wa hufadhihi, dengan wafatnya hamlatihi, penanggung Quran ataupun menghafal Quran, hufadhihi, sama maksudlah, hamlatihi wa hufadhihi sama saja maksud dia lah. Baik, itu pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Tujuan dia ditulis ataupun dikumpul dalam satu suhuf kerana nak mengelak daripada hilangnya Al-Quran. Masuk pada zaman Sayyidina Uthman. Wa ammal jam'u fi ahdi Uthmana fahuwa ibaratun an naqli ma fi as-suhuf as-sabiqati fi masahifin wa irsali hadhihi al-masahif ila aqtar al-Islam. Baik.
Adapun pengumpulan pada zaman Sayyidina Uthman, iaitu nak memindahkan apa daripada suhuf sabiqah. Suhuf sabiqah maknanya suhuf yang ada pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Dipindahkan daripada suhuf yang ada pada zaman Sayyidina Abu Bakar, ditulis pada zaman Sayyidina Abu Bakar itu fi masahif, kepada beberapa mushaf. Nah, lepas ni tajuk ni kita akan baca berapa jumlah mushaf yang ditulis oleh Sayyidina Uthman pada waktu itu. Jadi dipindah daripada suhuf yang ditulis pada zaman Sayyidina Abu Bakar kepada mushaf-mushaf yang ditulis pada zaman Sayyidina Uthman. Baik. Wa irsali hadhihi al-masahif ila aqtaril Islam, dan dihantar mushaf-mushaf ini ke negeri-negeri Islam. Wa kana al-maqsudu min jam'il Qur'ani wa kitabatihi fi tilka al-masahif al-qada'a ala hadhihi al-fitnati allati dhaharat fi sufufil muslimin wa tauhid kalimatihim. Baik. Dia kata dan tujuan, maksud, tujuan daripada pengumpulan Quran pada zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman itu pada mushaf-mushaf ini ialah nak, kita kata, menyelesaikan ataupun nak memadam fitnah, menyelesaikan fitnah yang berlaku lah, allati dhaharat fi sufufil muslimin, yang jelas, yang timbul di dalam kalangan saf umat Islam pada waktu itu, dan juga nak wa tauhid kalimatihim, dan juga nak tauhidkan, nak menyatu padukan kalimah-kalimah ataupun nak menyatu padukan umat Islam lah. Nah, itu tujuan dia. Kerana kita dah sebut bahawa umat Islam berlakunya perselisihan ketika mana perang Ahlul Syam, Ahlul Iraq menentang ketika pembukaan Azerbaijan dan Armenia. Jadi nak menyatu padukan itu, maka ditulis, dikumpul dalam mushaf-mushaf. Wa hamalahum ala ma tadammanathu tilka al-masahif min al-qira'ati ats-tsabitati al-mutawatirati duna ma lam yakun kadzalika min al-awjih allati nuzilat awalan lit-taysir. Baik. Dan juga nak membawa manusia, nak membawa umat Islam kepada apa yang kita kata apa yang merangkumi ataupun apa yang meliputi mushaf itu daripada qiraat-qiraat yang mutawatir. Jadi Sayyidina Uthman nak mengajak ataupun nak membawa manusia supaya kembali kepada bacaan yang mutawatir. Kerana kita telah sebut bahawa di negeri-negeri jajahan ni setengah qiraat ataupun setengah bacaan yang dibaca oleh umat Islam itu tidak mutawatir. Maka nak mengembalikan mushaf, nak mengembalikan umat Islam supaya membaca dengan mushaf tersebut, yang mana mushaf tersebut meliputi apa yang mutawatir sahaja. Nah, duna ma lam yakun kadzalika min al-awjih allati nuzilat awalan lit-taysir thumma nusiqat bil 'urdatil akhirah. Dan tidak apa yang lam yakun kadzalika min al-awjih allati nuzilat awalan lit-taysir, dan tidak membaca, dan tidak membaca lah, kita kata nak supaya baca benda yang mutawatir, tidak baca benda yang syadz. Lawan kepada mutawatir adalah syadz. Yang mana dia kata duna ma lam yakun kadzalika min al-awjih allati nazalat awal taysir, bukanlah membaca dengan wajah-wajah yang diturunkan pada peringkat permulaan dengan tujuan taysir, nak memudahkan umat. Thumma nusiqat bil 'urudil akhirah, kemudian dinasahkan pada 'urudil akhirah. Bukan bacaan itu. Sebab ada setengah bacaan kita kena ingat bahawa setengah ayat Quran ni dia diturunkan pada peringkat awal litaysir. Baik sama ada untuk bacaan ataupun baik untuk inilah bacaan lah. Biasanya litaysir ni untuk memudahkan bacaan. Kemudian bacaan tersebut dipadam, dihapuskan pada 'urudatil akhirah, pada pembentangan Nabi bersama dengan malaikat Jibril untuk kali yang terakhir. Jadi bacaan ini kita sebut sebagai syadz. Maka Sayyidina Uthman nak mengajak umat Islam supaya membaca apa yang ada dalam mushaf yang dia tulis itu yang mutawatir, dan bukan membaca dengan apa yang dinasahkan ataupun apa yang dipadam pada urudil akhirah. Qala al-qadhi Abu Bakr al-Baqilani, berkata Qadhi Abu Bakr Baqilani, lam yaqsud Uthman qasda Abi Bakr fi nafsi jami'il Qur'ani baina lawhaini. Tidaklah tujuan Sayyidina Uthman itu sama dengan tujuan Sayyidina Abu Bakar.
Iaitu nak mengumpul Quran itu bainal lauhaini, di antara dua lauhaini. Lauh ni lembaran lah, ataupun kita kata dua kulit macam kitab ni kita sebut lauhaini lah, ataupun daffataini, maknanya kulit depan dan kulit belakang, tu maksud lauhaini. Bukanlah semata-mata tu tujuan Uthman. Wa inna ma qasada jama'ahum 'ala al-qira'ati thabitati al-ma'rufati 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tujuan sebenar Sayyidina Uthman ialah nak mengumpulkan ataupun menghimpunkan 'ala al-qira'at, menghimpunkan apa dia ni, Quran tadi ataupun menghimpunkan nilah muslimin lah, 'ala al-qira'ati thabitah, dak menghimpunkan masahif kan. Sebab ini dia bercakap berkenaan dengan pengumpulan Al-Quran pada mushaf-mushaf. Jadi maksud ataupun yang Sayyidina Uthman tujuannya adalah nak mengumpulkan Quran tadi alal qiraat ats-tsabitah, di atas qiraat yang sabit, yang ma'ruf daripada Nabi, maknanya qiraat yang mutawatir lah, dengan maksud qiraat yang mutawatir. Wa ilgha'a ma laisa kadzalik, dan meninggalkan ataupun membuang apa yang selain daripada qiraat yang sabitah. Wa akhadhahum, dalam kitab ni ditulis wa ahadhahum, wa akhadhahum bimushafin la taqdimu fihi wala ta'khiru wala ta'wilu athbata ma'a tanzil wala mansukhu tilawatihi, kataba ma'a muthbiti rasmihi wa manfurudhi qira'atihi wa hifdhi khashiyatan dukhulil fasadi wa syubhati ala man ya'ti ba'd. Ni dia kata, dan supaya umat Islam ni dapat mengambil ataupun dapat menjadikan mushaf ini wa akhadhahum bi mushafin la taqdimu fihi wa la ta'khiru wa la ta'wilu. Dan ni kita kata ayat inilah, tidak ada takdim, tidak ada takhir, maknanya yang memang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada berlaku perubahan, terutamanya ketika urudatil akhirah itulah. Wa akhadhahum bi mushafin, dan qasad ataupun tujuan Uthman pada waktu itu nak supaya umat Islam tu berpegang dengan mushaf yang betul-betul mutawatir ataupun yang betul-betul sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak wala mansukhu tilawatuhu, yang tidak wala mansukhu tilawatihi, yang tidak dimansuhkan, yang tidak dipadam tilawahnya, dan yang ditulis ma'a musbiti rasmihi wa mafrudi qiraatihi wa hifdhihi, dengan resam yang tetap, dan juga yang qiraat dan juga bacaan-bacaan yang sepatutnya dibacalah. Itu kita kata ayat sebagai itnab lah, ataupun nak memanjangkan kalam. Yang sebenarnya atas tu kita faham dah lah, untuk mengumpulkan ataupun nak menyeru umat Islam supaya membaca dengan qiraat yang mutawatir. Mushaf yang ditulis oleh Sayyidina Uthman yang merangkumi qiraat-qiraat yang mutawatir dalam tu. Baik. Wa hifdhihi khashiyatan dukhulil fasad, dan nak menjaga Quran itu kerana takut dikhawatiri masuknya fasad, keburukan-keburukan. Wasyubhah, dan juga syubhat-syubhat ala man ya'ti ba'd, di atas apa yang datang selepas itu. Maknanya selepas itu kemungkinan kalau tidak dihimpunkan Quran dalam mushaf-mushaf dan tidak dihantar ke negeri-negeri, akan masuknya al-fasad dan juga syubhat. Jadi sebab itulah nak jaga daripada benda tu berlaku. Baik, habis masuk kepada tajuk yang seterusnya, al-masahiful uthmaniyatu wa adaduha halatuha kaifa ursilat ila al-amsar mawqiful muslimin azaaha. Baik, jadi ni dia nak kait ataupun nak sebut berkaitan dengan beberapa tajuk daripada mushaf Uthmani. Antaranya bilangan, macam mana bilangan mushaf Uthmani, berapa dah, keadaan dia, bagaimana dia dihantar ke negeri-negeri, dan juga apakah mauqif pendirian umat Islam pada waktu itulah. Baik, adadul masahif,
jumlah mushaf. Ada berapa sebenarnya jumlah mushaf yang ditulis pada zaman Sayyidina Uthman ni? Kalau zaman Sayyidina Abu Bakar satu sajalah, suhuf tu satu saja. Tapi Sayyidina Uthman ada lebih daripada satu, banyak dah. Ikhtalafa al-ulama'u fi 'adadil masahif allati arsalaha Uthman radhiyallahu anhu ila al-afaqi 'ala aqwalin katsirah. Ulama telah khilaf pada nak menentukan jumlah mushaf yang dihantar oleh Uthman ke afaq, ke negeri-negeri umat Islam, ala aqwalin kathirah, di atas pandangan yang banyak. Maknanya banyak pandangan lah, bukan satu pandangan. Wa asahhuha fi dhalik wa awlaha bil qabuli annaha sittatun. Dan yang paling asah, pandangan yang paling sahih, yang paling tepat, yang paling betul, ialah enam buah mushaf, iaitu al-Basriyu, al-Kufiyu, al-Syami, al-Makki, al-Madani al-Amu li ahli al-Madinah, al-Madani al-Khas, wa huwa alladhi habasahu Uthman li nafsihi, wa huwa alladhi yusamma bil mushaf al-imam. Iaitu ada 6 semua dah. Basri, Kufi, Syami, Makki, Madani Am, iaitu Madani Am ni untuk ahli Madinah keseluruhan, dan Madani Khas. Madani ada 2, Madani Am, Madani Khas. Madani Am untuk umat Islam pada yang berada di Madinah, dan Madani Khas iaitu yang habasahu Uthman li nafsihi, yang Uthman habas ni menahan, dengan maksud memang Uthman ni mengkhususkanlah mushaf yang Madani Am itu khusus untuk simpanan dia saja, khusus untuk khalifah. Wa huwa alladhi yusamma bil mushafil imam, iaitu mushaf yang kita namakan, yang dinamakan dengan mushaf imam. Mushaf imam ataupun mushaf Madani khas. Wa la'alla itlaq hadha al-ismi alayhi nadharan li'annahu alladhi nusikha awwalan wa minhu nusikhat al-masahiful ukhra. Dan moga-moga diitlaqkan nama ni, digunakan nama ni, diletakkan nama ni nama mana, nama Madani Madani khas itu sebagai mushaf imam lah, diletakkan mushaf al-Madani am itu dengan nama mushaf al-imam, melihat kepada li'annahu alladhi nusikha awwalan, mushaf imam yang pertama sekali ditulis. Kita kena ingat bahawa mula-mula sekali Uthman dia tulis mushaf al-imam. Wa minhu nusikhat al-masahiful ukhra, dan daripada mushaf imam itulah ditulis mushaf yang lain. Mushaf imam dulu tulis, kemudian barulah ditulis mushaf yang 5 yang berbaki. Tu maksud ayat tu. Kerana itu dinamakan mushaf al-imam. ولا مانع من إطلاق هذا الاسم على كل مصحف منها لاقتداء أهل الأمصار بها. Dan tidak ada halangan lah, tidak ada halangan, tidak ada kesalahan, tidak menjadi satu benda yang diteguh untuk kita letakkan nama-nama tadi. Al-Basri, mushaf dia hantar ke negeri Basrah, kita namakan sebagai mushaf Basri. Ke Kufah dinamakan sebagai mushaf Kufi. Tidak menjadi masalah untuk kita itlaqkan nama-nama ini pada setiap mushaf. Liqtida'i ahli amsar biha, kerana ahli amsar itu memang iqtida' mengikutilah, menjadikan mushaf itu sebagai pegangan ataupun ikutan. Itu maksud dia. Baik, kita masuk sikit lagi. Halatul masahif, keadaan mushaf. Arafta mimma sabaqa mashtamalat alaihi al-masahiful uthmaniyatu min al-mazaya wal khasais. Jadi kamu telah mengetahui berdasarkan penerangan yang lepas bahawasanya apa yang meliputi ataupun apa yang ada dalam mushaf Uthmani itu ada ciri-ciri dan juga khususan khasais yang tertentu. Wa nuridu fi hadzal bahthi an naqifaka ala hadhihi al-haqiqah, dan yang kita kehendaki daripada perbahasan ni, daripada kajian ni, tajuk ni nak kita kata nak naqif ni memberhentikan, dengan maksud nak memahamkan ataupun memberitahu kamu ni ke atas hakikat ni. Kerana dia sebut sebelum ni bahawa mushaf Uthmani mengandungi
al-mazaya wal khasais. Nah, ada keistimewaan, ada ciri-ciri tertentu. Jadi perbahasan inilah dia kata tempat untuk kami menerangkan hakikat ni. Hal kanat hadhihi al-masahifu mustamilatan 'ala al-ahruf as-sab'ati allati nazala 'alayha al-Qur'anul Karim am kutibat 'ala harfin wahidin min hadhihi al-ahruf. Iaitu satu persoalan ditimbulkan. Adakah mushaf ini merangkumi ataupun meliputi 'alal ahruf sab'ah, meliputi sab'atu ahruf, 7 ahruf, yang mana Quran itu diturunkan dengan sab'atu ahruf. Adakah semua sab'atu ahruf itu memang terdapat dalam mushaf Uthmani, ataupun mushaf Uthmani ini ditulis dia kata sini am kutibat ala harfin wahid, ataupun ditulis di atas harf satu saja, harfin wahid, satu ahruf saja. Adakah ditulis berdasarkan sab'atu ahruf ataupun satu ahruf sahaja daripada ahruf sab'ah tadi, min hadhil ahruf. ذهب فريق من العلماء إلى أن المصاحف العثمانية ليس فيها إلا حرف واحد من الأحرف السبعة وهو حرف قريش. Jadi setengah pandangan ataupun setengah kelompok daripada ulama, mereka berpandangan bahawa mushaf Uthmani ini laisa fiha, tidaklah padanya pada mushaf Uthmani itu melainkan hanya satu huruf sahaja. Tadi kita sebut ulama berbeza, adakah ditulis dengan sab'atu ahruf ataupun satu ahruf. Jadi pandangan yang pertama kata satu ahruf sahaja, iaitu harfun Quraisy, harf Quraisy. Quran itu memang pada zaman Sayyidina Uthman ditulis dengan harf Quraisy. Muhtajjina ala dhalik bi anna baqi al-ahruf innama unzilat fi ibtida'il amri fi sadr al-islam lit-taysir ala al-ummah wa rufi'a al-haraj wal mashaqqata anha. Baik. Hujah mereka dia kata sesungguhnya baqil ahruf. Baqi ahruf maknanya kita ada 7, 6 lagi lah. Baqi ahruf lagi tu yang diturunkan. Sebab Quran diturunkan dengan sab'atu ahruf. Tapi pandangan pertama kata ditulis satu huruf saja. Baki yang tu lagi dia kata 6 lagi tu sebenarnya diturunkan innama unzilat fi ibtida'il amri, diturunkan pada permulaan urusan ataupun pada permulaan fi sadril Islam lah, pada permulaan Islam, dengan tujuan litaisir, untuk memudahkan, untuk meringankan alal ummah, dan diangkat untuk angkat wa raf'il haraji wal masyaqqati litaisiri alal ummah wa raf'il haraji wal masyaqqati anha, dan dengan tujuan untuk mengangkat haraj wal masyaqqah, nak mengangkat halangan, nak melangkat masyaqqah, kepayahan ataupun halangan. Kerana kalaulah Quran itu diturunkan dengan satu cara baca saja, nescaya orang yang tidak biasa dengan luar Quraisy susah nak bacalah, susah nak baca Quran. Maka oleh itu diturunkan Quran itu dengan pelbagai cara baca untuk memudahkan umat dan untuk mengangkat ataupun menghapuskan kepayahan. Walamma ra'a Uthman anna al-qira'ata bil ahruf as-sab'ati asbahat matharu shiqaq wa firqata bainal muslimin. Dan ketika mana Uthman melihat bahawa Quran, bacaan Quran ataupun qiraat dengan ahruf sab'ah itu membawa kepada ataupun menjadi faktor asbahat matharu shiqaqin, menjadi faktor shiqaq, perpecahan, wa firqatu bainal muslimin, perpecahan di antara umat Islam. Ini mengikut pandangan kata yang pertama lah. Wa annaha, dia sambung lagi hujah dia, wa annaha innama unzilat ibtida'ul taysir wat tashil li'anna ilzama jami'il qaba'il arabiyyati bil iltizami lughatin wahidatin lam tata'awwadha alsinatuhum. Mereka kata sesungguhnya diturunkan Al-Quran dengan sab'atu ahruf pada permulaan
ibtidak tu pada permulaan Islam untuk memudahkan umat, kerana sekiranya semua kabilah-kabilah ni beriltizam ataupun mengekali, melazimi hanya dengan satu lugah, hanya dengan satu lugah, lam tata'awwadha alsinatuhum, maka nescaya lidah mereka ni, lisan mereka, percakapan mereka ni tidak terbiasa, susahlah. Susah macam kita lah. Orang Kelantan bila mana nak contoh pergi belajar ke Kedah, nak tukar dari sudut dialek tu, susah kan, payah. Maka sama juga ni lah. Gitulah kita bagi contoh yang mudah untuk kita faham. Jadi dia kata sekalalah hanya dengan satu lugah, nescaya kabilah-kabilah yang lain akan susah. Jadi tidak biasa. Yuqi'uhum fil haraj wal masyaqqah. Perkara tersebut akan meletakkan mereka, akan menjadikan mereka haraj wal masyaqqah. Ada halangan dah, ada masyaqqah. Wa anna al hajata ila hadhihi al lughat wal ahruf qad intahat اقتصر في كتابة المصاحف من هذه الأحرف واللغات على واحدة هي لغة قريش. Dan dia kata, dan hajat kepada lugah-lugah ni, kita kata sab'atu ahruf itu, dan juga ahruf-ahruf ini qad intahat, telah terhenti, kerana bagi mereka sab'atu ahruf ini hanya untuk memudahkan umat pada peringkat awal sahaja. Lepas daripada itu tak perlu dah. Sebab tu dia kata perlunya umat kepada ahruf-ahruf ini qad intahat, telah terhenti, iktasara fi kitabati al-masahif, iaitu dengan terbatasnya penulisan mushaf min hadhil ahruf wal lughah ala wahidah, dengan terbatasnya penulisan mushaf pada zaman Sayyidina Uthman dengan menggunakan satu lughah, iaitu hiya lughatun Quraisy. Boleh faham dah? Jadi kesimpulan yang kita boleh buat, mereka berpandangan bahawa peringkat permulaan tak apa, turun dengan sab'atu ahruf, kerana nak memudahkan umat pada lisan mereka. Akan tapi bila mana selepas daripada itu tiba zaman Sayyidina Uthman, hajat tersebut ataupun umat ini dah tidak berhajat kepada sab'atu ahruf tu lagi, kerana cukuplah kita kata dengan menuliskan Quran pada zaman Sayyidina Uthman itu dengan satu lughah, itu lughah Quraisy. Wa umira kuttabul masahifi bi an yaqtasiru fi kitabatihim 'alayha muhtajan 'ala dhalik bi anna al-Quran nazala biha. Dan diperintahkan para penulis mushaf, 4 orang itu, untuk menerhakkan pada penulisan mereka itu alaiha maknanya ala lughah Quraisy lah, ala lughatin Quraisy, muhtajan ala dhalik bi anna al-Quran qad nazala biha. Dan kerana Quran itu diturunkan dengan lughah Quraisy. Walidzalika qala li haula'il kuttab idza ikhtalaftum antum wa Zaid ibn Thabit fi syai'in min al-Quran faktubuhu bi lisan Quraisy fa innama nuzila bi lisanihim. Ini ayat yang selalu kita baca dah. Oleh kerana itu dikatakan kepada Sayyidina Uthman, berkata kepada haula'il kuttab, pada penulis mushaf itu, bila kamu khilaf dengan Sayyidina Zaid, maka tulislah dengan lughah Quraisy, kerana dengan lughah Quraisy itu diturunkan Al-Quran. Itu pandangan pertama. Baik, itu pandangan pertama. Wa dhahaba jamaahirul ulama'i minas salafi wal khalafi ila anna al-masahifa mushtamilatun ala ma yahtamiluhu rasmuha min al-ahruf as-sab'ati wa mutadammanatun lima thabata min al-qira'atil mutawatirati fil 'urdatil akhirah. Ini pandangan yang kedua pula. InsyaAllah kita masuk pada kelas yang akan datang lah. Kita sambung minggu depan. Pandangan yang kedua, iaitu yang mengatakan bahawa mushaf Uthmani itu ditulis dengan sab'atu ahruf, bukan satu ahruf sahaja.
dan dia akan datangkan dengan dalil-dalil lah. Dia kata bawah tu dah, awalan, thaniyan, thalithan, rabi'an. Nah, ada 4 dalil, ada 4 hujah. Ada bawah lagi dah, khamisan, 5 dan 5 hujah semua yang mengatakan Quran itu ditulis dengan sab'atu ahruf, bukan 1 ahruf sahaja. Baik, jadi setakat itu saja untuk hari ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan sekali lagi nak bagi peringatan lah kepada semua, minta jasa baik semualah untuk sebarkan link WhatsApp, grup WhatsApp ataupun link grup Telegram ni, supaya lebih ramai yang dapat menyertai kelas ni. Dan seperti mana yang saya maklum semalam, insya-Allah kita akan adakan kelas syarahan kitab Fathul Aqfal, kitab Fathul Aqfal fi syarhi Tuhfatil Atfal. Kalau tidak ada halangan, kita akan mula minggu depan lah, mula minggu depan. Jadi boleh sama-sama sebarkan, boleh sama-sama ajaklah sahabat-sahabat yang lain, kawan-kawan yang lain, sanak-saudara yang lain yang rasa nak belajar, boleh sama-sama menyertai dah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ya rabbana fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.